Okey, kita masuk ke bab yang kelima tingkatan satu. Tajuknya ialah kegemilangan Melaka. Okey, dalam topik atau bab ini kita telah lihat okey, pentadbiran yang sistematik dalam video yang pertama, betul? Okey, hari ini kita akan lihat balik topik-topik yang kita perlu kuasai untuk menguasai bab yang kelima tingkatan 1, iaitu kegemilangan Melaka. Kesemuanya terdapat 6 topik. Okey, yang pertama ialah pentadbiran yang sistematik. Dalam topik ini kita telah lihat sistem pembesar 4 lipatan. Okey, hari ini kita akan lihat kepada topik pusat perdagangan. Boleh faham? Okey, selain daripada itu kita ada topik kematangan hubungan luar, pusat pengembangan agama Islam, pusat kegiatan ilmu, dan juga perluasan kuasa. Okey. Kita terus kepada topik pusat perdagangan. Okey. Topik kegemilangan Melaka ni, kamu ada 6 faktor yang menunjukkan Melaka gemilang dari segi sistem pentadbiran, pusat perdagangan, pengembangan agama Islam. Semua tu faham tak? Okey. Hari ini kita akan lihat pusat perdagangan. Okey, bagaimana Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang utama bagi rantau Asia Tenggara. Okey, apakah faktor-faktor yang telah membawa atau telah membuatkan Melaka ni muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul bagi rantau Asia Tenggara pada abad ke-15? Itu yang kita hendak lihat. Yang pertama sekali, keberkesanan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, tak kiralah sekolah ke organisasi ke mana-mana tempat, undang-undang dan peraturan akan menampakkan dahulu bagaimana sesuatu tempat itu unggul atau tidak, betul? Okey. Seterusnya, sistem cukai dan surat kebenaran berniaga. Seterusnya, penggunaan sistem mata wang, peranan Shah Bandar, kedudukan geografi, pelabuhan entry port, kemudahan di pelabuhan. Semuanya berapa? 8. Yang pertama, sistem cukai dan surat kebenaran berniaga, peranan Laksmana dan orang laut, pelabuhan entry port, kedudukan geografi, kemudahan di pelabuhan, peranan Shah Bandar, penggunaan sistem mata wang, dan keberkesanan Undang-Undang Laut Melaka. Semua faktor inilah yang menyebabkan Melaka akan muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul bagi rantau Asia Tenggara. Okey, kita lihat. Sambil tu kamu rujuk dan buat catatan tambahan pada nota kamu. Keberkesanan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, negeri Melaka ada 2 undang-undang. Satu, Hukum Kanun Melaka, dan yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Kedua-dua undang-undang ini digubal untuk menjamin keamanan dalam negeri serta melincinkan urusan di pelabuhan. Jadi, pedagang-pedagang, pemimpin-pemimpin, masing-masing faham akan tanggungjawab mereka, faham apa yang mereka boleh buat, faham apa yang mereka tidak boleh buat. Mereka akan akur pada undang-undang tersebut. Bila sebut keberkesanan, maksudnya dia bukan setakat ada pada kertas, tetapi undang-undang itu dikuatkuasakan. Dan kalau undang-undang itu sebuah undang-undang yang baik, dah tentu
hasil daripada mengikut peraturan tersebut adalah baik. Boleh faham? Jelas? Macam ada undang-undang kamu tidak boleh menaiki motosikal sehingga mendapat lesen pada usia berapa? 17 tahun. Okey, kamu ikut undang-undang tersebut. Okey, keberkesanan dia lain. Tapi masalahnya umur 13, 14 sekolah rendah pun dah naik motor, dah bawa motor. Betul? Tapi masalahnya ramai yang tidak ada lesen menyebabkan kemalangan atau meninggal dunia. Boleh faham? Jadi ikut peraturan mungkin jumlah kematian dan kemalangan dapat dikurangkan. Seterusnya, sistem cukai dan surat kebenaran berniaga. Cukai hari ini pun ada, betul. Surat kebenaran berniaga ada tak hari ini? Ada atau tidak? Ada. Kamu perlu mendapat lesen perniagaan. Hari ini kita panggil sebagai lesen. Dahulu mereka panggil surat kebenaran berniaga. Dua jenis cukai yang ada dalam kerajaan negeri Melaka, iaitu satu cukai rasmi. Rasmi kamu kena akor, bayar, faham? Dan satu lagi ialah cukai tidak rasmi. Okey, cukai rasmi adalah seperti duty import. Kamu nak bawa barang negara, katakan pedagang negara luar nak bawa barang dagangan dia masuk ke negeri Melaka, barang dagangan dia akan dikenakan sejumlah cukai. Boleh faham? Cukai tidak rasmi maksudnya dalam bentuk hadiah. Cukai dikenakan mengikut kawasan atau negara. Okey, negara-negara yang rapat cukainya boleh dikatakan tak perlu, boleh bagi hadiah sudah memadai, dan setengah negara perlu membayar satu jumlah cukai. Okey, contoh pedagang dari Burma, India, Sri Lanka kena bayar 6%. Manakala pedagang dari China, Jawa dan Maluku pula kena bayar apa dia? Memberi hadiah. Pedagang dari Kepulauan Melayu kena bayar 3%. Ini adalah kadar cukai. Boleh faham? Seterusnya, penggunaan sistem mata wang. Memudahkan. Kenapa kita perlu gunakan mata wang? Sebab sistem barter atau sistem tukar barang ini tak berkesan. Boleh faham tak? Kamu ada kambing nak tukar dengan ayam, kambing tu besar mana, ayam tu kecil mana, berbaloi tak? Jadi macam mana kamu tahu berapa ekor ayam untuk seekor kambing? Semua ni merunsingkan, betul? Jadi mata wang jadi alat ukuran. Seorang pedagang akan meletakkan kambing dia RM70, ayam RM5. Contoh, boleh faham? Orang yang nak makan ayam, dia boleh jual kambing tu dapat RM70, dia guna RM5 untuk beli ayam, baki RM65 dia boleh simpan. Boleh faham? Kalau dahulu tak boleh. Jadi penggunaan sistem mata wang sangat penting dan telah membantu dalam menyumbang kepada kemajuan perdagangan di negeri Melaka. Okey. Iaitu, kenapa penggunaan mata wang penting? Sebab yang pertama ialah memudahkan urusan perdagangan. Yang kedua, wang logam digunakan dalam urusan niaga. Kenapa kita guna logam? Kenapa kita guna logam? Dia kata dibuat daripada timah. Ada tak kamu menjawab soalan? Sebabnya logam ni sukar, rosak, betul? Musnah. Kalau cikgu bagi duit dalam bentuk daun, kamu nak simpan tak? Dia akan reput, betul?
Yang kedua, logam mempunyai nilai. Wang perak ada nilai, emas ada nilai, betul? Okey. Zaman dahulu, wang yang dibuat adalah berdasarkan ukuran nilai pada shilling tersebut. Okey. Wang logam diperbuat daripada timah yang dipanggil Calines. C-A-L-A-I-N-S. Di samping itu, mata wang emas. Tengok ada mata wang daripada emas, perak dan timah yang dibawa dari Pedir, Pasai, Kembayat dan Gujarat juga digunakan. Seterusnya. Okey. Kita lihat peranan Laksmana dan orang laut. Okey. Laksmana Laksmana bertanggungjawab menjaga keselamatan di perairan Melaka. Okey. Jadi peranan dia sangat penting dalam menjaga atau menjamin keselamatan pedagang Okey. Pedagang rasa aman, damai, tidak terancam, selamat, baru kamu akan pergi ke sesuatu tempat, betul? Seterusnya, orang laut bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengawasan. Tugas-tugas pengawasan ini macam apa? Guard lah. Faham? Mereka pantau, mereka tengok keselamatan semuanya terkawal atau tidak dan sebagainya. Okey. Topik seterusnya ialah peranan Shah Bandar. Apa yang cikgu ceritakan ini adalah sesuatu yang umum, faham? Kita kuasai yang ni dahulu sebelum kita pergi detail apa yang ada dalam buku teks. Boleh faham? Okey. Shah Bandar, sebenarnya kalau ikut buku teks ada 4 orang Shah Bandar. Tugas-tugas Shah Bandar. Yang pertama, menguruskan pasar dan gudang. Siapa tahu apa tu gudang? Tempat simpan barang, store. Kebajikan dan keselamatan pedagang. Dia menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang. Memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang. Hari ini pun timbang-timbang kamu kalau berniaga perlu menepati piawaian. Ada pihak berkuasa akan datang cek. Kamu tak tipu, tak adjust meter tu, faham? Zaman dahulu pun dah ada. Faham? Setengah peniaga dia akan bagi jarum tu naik sikit. Satu tu dia jadi 100 gram dah. So bila kamu minta 1 kilo, dia akan timbang masukkan 100 kilo betul-betul tepung. Faham? Tapi sebenarnya dia dah untung 100 gram. Faham tak? Itu cara mereka timbang. Jadi kalau kamu pergi ke kedai beli barang, pastikan jarum timbang tu berada pada kosong. Seterusnya, menjadi hakim di pelabuhan. Menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal dan menguruskan cukai. Ini sangat penting ya. Kapal mana yang perlu berlabur, berapa hari boleh berlabur, macam mana dia perlu berlabur, semua peraturan-peraturan keluar masuk ini akan diuruskan oleh Shah Bandar. Kedudukan geografi negeri Melaka juga telah menyumbang kepada perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey. Terletak di antara laluan pedagang timur dan barat. Laluan perdagangan timur dan barat. Apa yang terletak tu? Apa yang terletak? Pelabuhan.
negeri Melaka atau pelabuhan Melaka. Terlindung daripada tiupan angin monsun. Laut yang dalam. Kalau cetek, kapal yang besar dengan muatan yang banyak tak dapat berlayar, boleh faham? Okey. Bentuk muka bumi yang sesuai sebagai kawasan pertahanan. Yang ni kita dah belajar dalam bab 4, betul? Pokok bakau, api-api semua jadi menjadi pertahanan semula. Jadi bukit bukau di sekeliling menjadi panduan untuk kapal keluar dan masuk, sebab dia boleh jadi sebagai arah pandu atau tunjuk sebagai satu panduan kepada para pedagang. Pelabuhan entry port. Apa tu pelabuhan entry port? Katakan yang ni negara India, yang ni negara Tanah Melayu, yang ni negara China. Boleh faham? Ni Tanah Melayu. Dia pergi macam ni India. Okey, dan pergi macam ni negara China. Boleh faham? Jadi pedagang daripada India nak pergi ini Melaka ke negara China mengambil masa 1 tahun. Berapa tahun? 1 tahun. Katakan bulan Januari 2014 dia bermulakan pelayaran. Bila dia akan sampai ke negara China? 1 Januari 2015, betul? Lepas dia berdagang-berdagang dah habis ambil muatan, contoh sebulan kat China, dia berlayar balik. Februari 2015 dia bertolak dari negara China. Bila dia akan sampai ke negara asal dia? Betul? Dia keluar tahun 14 sampai tahun 2016, betul? 2 tahun. Pergi setahun, balik setahun. Faham? Begitu juga pedagang Cina pun nak pergi ke Arab ke India ke mana-mana, benda yang sama, masalah yang sama muncul. Faham? Jadi penyelesaian dia macam mana? Baik pedagang-pedagang daripada India sampai ke Tanah Melayu, Melaka. Pedagang-pedagang dari China pun sampai ke Melaka. Ambil masa 6 bulan saja. Boleh faham? Mereka bawa barang-barang dagang mereka. Pedagang India, China semua datang kumpul kat Melaka. Boleh faham? Kemudian pedagang India dan pedagang China bertemu. Mereka beli barang tersebut dan balik ke negara asal. Maksudnya kalau dia bertolak Januari 2014, Jun 2014 dia dah sampai ke Melaka, betul? Kemudian bila dah habis bisnes, mereka balik ke negara asal. Januari 2015 boleh sampai dah. Jimat setahun, betul? Sebab kamu pergi 6 bulan, balik 6 bulan sekarang. Dulu pergi setahun, balik setahun. Boleh faham? Jadi ini fungsi pelabuhan entry port. Okey. Melaka berperanan sebagai pelabuhan entry port. Okey. Iaitu pusat pengumpulan dan pengedaran barang dagangan. Dia jadi pusat pengumpulan dan pengedaran barang dagangan. Okey, kemudahan di pelabuhan pula. Juga orang kalau muka bumi cantik, Syah Bandar ada, segala-galanya ada, tapi pelabuhan terabai boleh tak? Kamu ada satu perhentian sepanjang highway nak pergi ke KL, kamu akan berhenti ke Tapa, betul? Tapi katakan tak ada kedai makan, tak ada tandas yang baik, tak cukup tandas tersumbat dan sebagainya, kamu akan berhenti kat situ tak? Takkan. Macam tu juga, kemudahan di pelabuhan juga merupakan salah satu faktor penting dalam menyumbang kepada perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan yang menyebabkan Melaka akan menjadi sebuah kerajaan yang gemilang. Faham? Yang pertama, gudang. Kapal-kapal ni datang bawa banyak barang. Mereka perlu simpan barang-barang mereka. Takkan mereka nak simpan dalam kapal sahaja. Yang kedua, pengangkutan. Okey, bila dah sampai kat pelabuhan Melaka, contoh kat sini,
sini pesisir pantai, kapal tak boleh datang sini. Barang kapal-kapal kecil, perahu dan sebagainya perlu pergi ambil muatan tersebut balik, bawa ke gudang. Boleh faham? Semua pengangkutan disediakan. Makanan perlu ada untuk anak kapal. Tempat membaiki kapal, dia berlayar jauh di tengah-tengah laut. Angin yang kencang boleh merosakkan layar kapal. Kayu, batu boleh merosakkan kapal. Semua ni perlu dibaiki. Okey, pedagang-pedagang ni perlu tempat penginapan sementara menunggu arah angin. Syah bandar menjaga kebajikan dan menyediakan kemudahan untuk pedagang. Jadi, kebajikan mereka, kemudahan untuk mereka diberi atau disediakan di negeri Melaka. Jadi, mereka tak perlu risau untuk turun ke negeri Melaka. Kamu tengok, replika jong yang digunakan untuk mengangkut barang dari kapal pedagang ke daratan. Perahu digunakan untuk memunggah barang dari kapal dagang. Gajah digunakan untuk mengangkut barang dari pelabuhan ke tempat lain. Okey. Sekarang kita masuk sedikit uji minda kamu. Apakah peranan Syah Bandar dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Apa dia? B jawapan dia. Syah Bandar uruskan pelabuhan. Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka? Apa dia? 4 lipatan. Okey, selepas ni atau kelas yang akan datang kita masuk ke satu lagi topik, hubungan serantau. Ada sebarang soalan? Okey, yang ini adalah sesuatu yang basic saja. Okey, kalau kamu bacakan buku teks, kamu akan mendapat maklumat yang lebih apa? Terperinci. Okey, kelas akan datang kita lihat apa yang ada dalam konteks buku teks pula. Okey, kelas belum tamat lagi ya.